Sehat semua? Okey. Dah makan Damia? Sudah minum? Sudah? Okey. Nak dekat lagi ya, cikgu tak dapat dengar. Ataupun kamu buat macam ini ke? Macam ini pun boleh. Sudah makan? Sudah minum? Okey. Jadi sambil kita tunggu, cikgu rasa 8 sudah kan? Jadi sambil kita tunggu, suka cikgu nak tunjukkan ini. Jadi cikgu akan share screen sekejap. Okay, tunggu sekejap ya. Okey. Jadi sementara kita masih menunggu, cikgu akan share screen. Okey, kamu akan perasan atas ada satu screen cikgu. Kalau kamu rasa dia kecil, kamu boleh double klik dia supaya jadi besar. Tekan 2 kali screen tu supaya jadi besar. Ataupun kalau kamu nak satu screen penuh tu, bawah tu ada butang putih biru ya. Bulatan putih biru yang segi 4 tu. Jadi kamu boleh klik dia supaya menjadi satu screen. Okey? Mana yang kamu rasa okey ya. Jadi pertama sekali cikgu nak tunjukkan video ini sekejap sementara kita menunggu. Okey, jadi tunggu sekejap. Tunggu sekejap iklan. Okey. Sarah menginginkan sebuah kebun yang sama seperti kebun saya. Oleh itu, kami mengambil keputusan menanam semua tumbuhan di kebun saya. Pokok tembikai, pokok bunga mawar, halia, paku pakis, pokok bunga begonia dan pokok nenas. Bagaimanakah kami melakukan perkara ini? Mari kita mulakan dengan pokok tembikai. Jadi kita imbas kembali cara-cara pembiakan dulu ya. Mengandungi banyak biji. Mari kita kumpulkan biji-biji ini dan semaikan di kebun Sarah. Biji-biji tembikai akan bercambah dan menjadi pokok tembikai yang banyak. Jadi tembikai guna biji dengan pokok bunga mawar itu. Pokok bunga mawar mempunyai duri yang tajam. Mari kita potong satu bahagian pokok bunga mawar itu dan tanam di kebun Sarah. Sebatang pokok bunga mawar yang besar akan tumbuh dari satu keratan. Mari kita lihat batang bawah tanah pada halia. Halia adalah batang bawah tanah. Halia bawah batang bawah di kebun Sarah. Batang bawah tanah halia akan tumbuh menjadi halia. Oh, hampir saya terlupa. Di kebun Sarah terdapat paku pakis. Menanam paku pakis mungkin agak sukar kerana paku pakis membiak melalui spora. Cara terbaik adalah untuk membiarkan spora jatuh di kebun Sarah dan lihat paku pakis tumbuh. Sarah sukakan pokok bunga begonia. Lihat pada semua daun yang telah gugur dari pokok bunga begonia saya. Mari kita kumpulkan beberapa helai daun dan tanam di kebun Sarah. Satu pohon begonia pokok bunga begonia akan tumbuh daripada sehelai daun begonia. Jangan beritahu kepada Sarah, tetapi saya ingin menanam pokok nenas di kebunnya. Di perkara mudah, saya akan memotong satu sulur pokok nenas di kebun saya dan menanam sulur itu di kebun Sarah. Satu sulur akan menumbuhkan satu pokok nenas. Sulur itu ialah anak pokok. Apa yang perlu kita lakukan adalah tunggu. Kita bernasib baik kerana tumbuhan membiak melalui biji benih, keratan batang, batang bawah tanah, akar, spora, daun dan sulur. Jika tidak, kita tidak dapat menyediakan kebun yang cantik ini untuk kawan saya. Jadi kamu dah dengar aktiviti cerita tadi tu kan? Jadi beritahu cikgu kita ada berapa cara untuk tumbuh-tumbuhan membiak ya? Kita ada berapa cara? Kita ada berapa cara untuk tumbuh-tumbuhan membiak? 1, 2. Kalau tak dapat bercakap, tunjuk ada berapa. Kita ada biji benih.
Ya, kita ada biji benih, kita ada keratan batang, kita ada batang bawah tanah, kita ada daun, kita ada spora, dan kita ada anak pokok. Kita ada 6 cara semuanya. Okey? Ya, 6. Izara, siapa dekat kamu sekarang? Noraima. Norain ada? Ada. Noraima saja. Okey, tidak apa. Okey, jadi kita ada 6 cara itu kan. Dan hari itu kita sudah belajar sebenarnya ada sesetengah pokok yang dia boleh tumbuh melalui 2 cara. Dia ada 2 cara untuk tumbuh. Lagi power lah dia sebab dia ada 2 cara. Dengan itu, mari kita tengok buku teks sekejap. Jadi cikgu akan share buku teks. Tunggu sekejap. Jadi kamu juga boleh tengok buku teks muka surat 76. Mari kita tengok buku teks muka surat 76. Kalau kamu perasan ada cikgu dekat atas, jadi kamu rujuk itu. Tunggu sekejap. Jadi kamu tengok buku muka surat 76. Ya, tunggu sekejap. Okey. Yang ada yang baru masuk kan? Baru masuk ni Sazuddin ke siapa? Okey, sambil itu pastikan kamu ada buku teks ini. Jadi kamu tengok buku teks ini, kita akan habiskan buku teks ini juga. Jadi kamu tengok buku teks muka surat 76 ya. Okey, boleh kita mula? Ya, Okey. Jadi kalau kamu tengok tajuk kita ialah satu pokok pelbagai cara pembiakan. Jadi tadi kita tahu ada sesetengah pokok yang ada 2 cara kan. Contohnya ialah pokok kangkong ini. Pokok kangkong dia boleh guna biji benih kangkong. Dia juga boleh guna keratan batang kangkong untuk tumbuh. Jadi mari kita tengok kalau kita guna kaedah keratan batang iaitu batang ini, jadi kita akan rendamkan dia ke dalam bekas ini. Jadi bila kamu rendam, apa yang akan tumbuh? Apa yang akan tumbuh? Apa yang akan tumbuh di dalam air itu? Tengok buku teks kamu. Ya, kalau kamu rendam, akan ada keluar yang putih-putih panjang-panjang tu kita panggil akar. Akar akan tumbuh. Jadi lepas akar tumbuh, barulah daun dia akan tumbuh. Biasanya akar tumbuh dulu, lepas tu daun ataupun pucuk baru akan tumbuh. Ini kalau kita guna kaedah keratan batang kan. Kalau kita guna kaedah biji benih pula, tengok kita akan guna biji benih ini untuk menanam. Jadi seperti biasa, nanti kita akan cuba menanam juga. Macam tahun 4 hari itu mereka menanam kacang hijau. Jadi mereka menggunakan biji benih. Jadi semaikan biji benih ke dalam plastik, botol plastik, lepas tu siram air. Jadi apa yang akan dapat lihat daripada tanah ini nanti, apa yang akan muncul? Apa yang akan tumbuh dulu? Untuk tumbuh-tumbuhan, akar mereka mesti tumbuh dulu. Jadi kamu akan perasan kalau dia ada sebiji dekat sini, ada sebiji dekat sini. Jadi apa yang akan berlaku? Akar akan tumbuh dulu, lepas tu baru dia akan tumbuh daun. Jadi kamu akan perasan akar akan tumbuh dulu, barulah dia akan tumbuh daun. Jadi beritahu cikgu, lepas beberapa hari keratan batang, ada tak pucuk dia tumbuh nanti? Pucuk ialah daun. Ada ke daun tumbuh? Buka mic dan beritahu cikgu. Kalau sini nanti, ada tak daun dia tumbuh lepas ini? Ada tak tumbuh daun lepas ini? Ada? Kena dekat lagi ya, supaya kamu dapat berkomunikasi. Jadi kalau kamu perasan, memang akan tumbuh daun. Memang akan tumbuh daun. Daun tu kita panggil sebagai pucuk. Kalau kita guna keratan batang boleh. Kalau kita guna biji benih pun boleh. Tunggu sekejap.
Okey, jadi kamu tengok, adakah pokok kangkung boleh membiak lebih daripada satu cara? Boleh ke tidak? Boleh. Jadi apa cara dia? Sini ya. Satu keratan batang, satu biji benih. Benar. Bagus. Selain daripada pokok kangkung, kita juga boleh guna pokok selasih macam buku aktiviti hari itu dan juga pokok ubi keledek. Ubi keledek pun ada dua cara pembiakan. Jadi, hari ini kita tahu ada pokok yang tumbuh melalui dua cara pembiakan. Ada 3 pokok yang kamu perlu tahu. Yang pertama, pokok kangkung. Kedua, pokok selasih. Ketiga, pokok ubi keledek. Okey, jadi ini telah kita belajar sebenarnya. Sebenarnya hari ini kita nak belajar tajuk ini. Kamu tengok buku teks muka surat 77. Jadi selain daripada 6 cara itu yang telah kamu belajar, bolehkah tumbuh-tumbuhan membiak ataupun jadi banyak dengan menggunakan cara yang lain? Boleh tak mereka tumbuh dengan cara yang lain? Boleh. Boleh. Jadi kalau lain kita akan menggunakan teknologi. Jadi sekarang kita menggunakan ilmu sains kita untuk menanam tumbuh-tumbuhan ini. Jadi ilmu sains kita untuk menanam tumbuh-tumbuhan ini ada 2. Yang pertama ialah kauto tisu. Jadi kauto tisu tu ialah satu cara untuk menghasilkan pokok baharu daripada tisu pokok. Bukan tisu kertas yang kita guna. Tisu pokok sebenarnya kita ambil sebahagian daripada pokok itu. Kita ambil daun dia, kita ambil batang dia, kita ambil sebahagian sahaja. Daripada kecil-kecil itu, dia sendiri akan tumbuh jadi satu pokok yang besar. Jadi dia tak guna biji benih, dia tak guna batang, dia hanya guna tisu. Tisu ialah sikit sahaja daripada pokok itu. Jadi biasanya ini guna untuk menghasilkan pokok baharu bagi mereka yang susah untuk tumbuh. Contohnya dan juga bunga-bunga. Contohnya pokok pisang. Pokok pisang boleh menggunakan kauto tisu, pokok orkid pun boleh guna kauto tisu. Jadi ada lagi pokok-pokok lain nanti kita akan tengok. Jadi kalau kita potong sikit daripada pokok itu kita panggil apa? Itu kita panggil cara foto tisu. Tisu bukan tisu kertas, tisu ialah bahagian pokok itu. Cara kedua ialah tut. Tut tu dia juga boleh menambahkan bilangan pokok. Dia guna untuk buah-buahan. Dia guna untuk buah-buahan. Jadi tut dapat menambahkan bilangan pokok buah-buahan tanpa melalui proses tanam biji benih. Jadi biasanya kamu tengok pokok itu kita buang kulit dia, kita tambah tanah dekat pokok itu, lepas itu kita ikat, jadi lama-lama dia akan keluar akar, jadi kita potong dia dan kita tanam. Jadi dia tidak menggunakan biji benih, jadi satu pokok dia boleh keluar banyak-banyak pokok kecil. Okey, cara macam ini kita panggil sebagai tut. Contohnya pokok mangga. Kita boleh guna tut dan juga pokok limau kasturi. Jadi kita ada 2 cara, satu kauto tisu, satu tut. Okey, jadi lepas ini kita akan buat nota tentang tajuk ini. Jadi teknologi kita ada 2, satu kauto tisu, satu tut. Jadi apa kita buat nanti? Kita teknologi, kita akan buat macam ini, satu tut, satu kauto tisu. Jadi macam itu saja ya. Jadi sebelum kita buat nota, murid-murid sila sediakan bahan-bahan yang diperlukan, buku nota kamu, pensel kamu. Jadi sambil itu cikgu akan tunjukkan satu lagi video. Jadi kamu sediakan bahan ya. Jadi kamu sedia bahan, cikgu tunjukkan video. Jadi tunggu sekejap. Okey, bukan ini, tunggu iklan. Okey, kita tunggu. Tengok ini. Sediakan bahan. Terdapat tumbuhan yang boleh membiak dalam lebih daripada satu cara. Sebagai contoh, kangkung dan pokok selasih
boleh membiak melalui biji benih dan keratan batang. Pokok ubi keledek dan pokok ubi kentang juga boleh membiak melalui kedua-dua batang bawah tanah dan keratan batang. Teknologi juga digunakan untuk membiakkan tumbuhan seperti kultur tisu dan tut. Apakah kultur tisu? Kultur tisu adalah teknik mengambil tisu tumbuhan dan menumbuhkan tisu tumbuhan tersebut di dalam medium nutrien. Tumbuhan baharu yang banyak akan dihasilkan dalam masa yang singkat. Contoh-contoh tumbuhan yang boleh dibiakkan dengan menggunakan kultur tisu ialah pokok kelapa sawit, pokok getah, pokok nanas, pokok orkid, pokok pisang dan pokok padi. Okey, jadi kamu tengok kalau kultur tisu dia guna untuk buat pokok untuk menanam pokok-pokok yang besar. Kita buat pokok-pokok yang besar, contohnya kelapa sawit, getah ataupun bunga-bunga. Contohnya orkid, contohnya kertas, pokok kertas. Lepas tu padi pun kita boleh guna kultur tisu. Tujuan untuk menjadikan dia semakin banyak pokok itu. Okey, itu kultur tisu. Kita tengok tut. Apakah tut? Mari kita lihat langkah-langkah berikut tentang cara melakukan tut. Langkah 1, potong dan buang kulit kayu. Langkah 2, balut batang yang terdedah dengan medium tanaman. Langkah 3, kemudian balut batang tersebut dengan pembalut plastik. Langkah 4, selepas akar tumbuh, potong dahan dari pokok induk. Langkah 5, tanggalkan pembalut plastik dan tanam dahan tersebut ke dalam tanah. Contoh-contoh tumbuhan yang boleh dibiakkan dengan menggunakan tut ialah pokok ciku, pokok nangka, pokok mangga, pokok durian, pokok dokong dan pokok rambutan. Mengapakah pembiakan tumbuhan adalah penting kepada benda hidup yang lain? Tumbuhan membekalkan makanan dan tempat perlindungan kepada benda hidup yang lain. Semasa fotosintesis, tumbuhan membebaskan oksigen kepada benda hidup yang lain. Tumbuhan juga membekalkan kayu untuk membuat perabot dan rumah. Jadi ini sudah kita belajar. Jadi itu ialah cara-cara untuk menghasilkan kepentingan biakkan tumbuhan. Jadi baru cikgu perasan Fahim dengan Damia kah? Itu Fahim kah? Fahim, okey. Tidak apa. Jadi kelas pastikan keluar buku nota. Kita akan buat nota. Kamu akan perasan atas tu ada skrin cikgu. Jadi kita akan buat nota sama-sama. Jadi pastikan kamu cari tempat untuk menulis ya. Jadi mula-mula kita mesti tulis tarikh dengan hari. Jadi keluarkan buku kamu, pensel kamu, kita tulis sama-sama. Tulis tarikh. Tarikh hari ini ialah 28 Jun 2021. Hari ini ialah hari Isnin. Kita dekat unit 5 tumbuhan. Jadi pastikan kamu lengkapkan tarikh, hari dengan unit. Unit kita ialah tumbuh-tumbuhan. Cikgu pendekkan dia jadi tumbuhan. Okey, boleh kamu lihat. Okey, tulis tarikh 28 Jun 2021, tulis hari ini hari Isnin dan tulis unit 5 tumbuhan. Okey, jadi buat sama-sama lah supaya kita boleh siap kerja ya. Jadi cikgu bilang sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, cikgu teruskan. Jadi ini ialah tajuk kita. Jadi apa kita nak buat hari ini sebenarnya? Kita belajar kultur tisu dan juga tut kan. Jadi itu sebenarnya ialah teknologi pembiakan. Jadi kita punya tajuk hari ini, kita akan buat peta pokok dari atas ke bawah. Jadi kita buat teknologi pembiakan. Tadi kita sudah belajar teknologi pembiakan. Ada berapa cara teknologi kita? Ada berapa cara?
Dua. Bagus. Jadi yang pertama sekali kita buat peta pokok ya. Jadi kalau kamu ada pembaris, guna pembaris guna pembaris. Cikgu punya pembaris susah guna. Jadi cikgu tak suka guna. Tapi kalau kamu ada pembaris, guna pembaris. Jadi kamu tengok buat susah sangat. Jadi pastikan kamu guna pembaris. Okey, jadi kita buat dua. Cikgu sambung sikit saja. Okey, 1, 2. Yang pertama ialah kauto tisu. Jadi kita isi kauto tisu. Yang kedua ialah tut. Jangan kata macam kelakar, tapi itulah nama dia. Jadi satu ialah kauto tisu, satu ialah tut. Kamu boleh guna satu muka surat, kamu juga boleh guna dua muka surat ya. Jadi kita buat sama-sama. Boleh ikut cikgu? Adakah cikgu terlalu cepat? Tak. Jadi cikgu besarkan sikit lagi. Jadi kita akan ada dua ini ya. Satu kauto tisu, satu ialah tut. Kalau kamu tak dapat lihat tulisan cikgu, double klik skrin kamu, tekan 2 kali ataupun buat skrin kamu penuh. Okey. Jadi kita akan tengok sikit maksud kauto tisu tu. Jadi kamu perlu tengok maksud dia. Jadi kauto tisu tu, kalau kamu tengok buku teks kamu, muka surat 77, dia pun ada tulis dekat sana. Kita nak menghasilkan pokok baharu daripada tisu pokok. Okey. Jadi cara kita tulis, kamu buat anak panah turun dulu. Jadi kita tulis menghasilkan. Cikgu naik sikit lagi ya. Okay. Menghasilkan pokok baharu daripada, nama dia dah kauto tisu, jadi mestilah guna tisu pokok. Yang okey, istimewa dia, kauto tisu ini dia dihasilkan dalam bilik makmau. Jadi kalau bilik makmau, kita letak dia dalam satu piring. Jadi itu kita letakkan di dalam nutrien. Diletakkan dalam nutrien. Okey. Kalau kauto tisu, kita buat dia dalam makmau. Jadi kamu tengok, kalau makmau kita tanam dia dalam satu piring. Kita ambil satu tisu, iaitu sebahagian daripada pokok itu. Lepas itu kita akan tanam, kita akan biar dia tunggu sehingga dia tumbuh menjadi satu pokok yang besar. Tadi dalam video kita tengok ada 6 contoh kan. Kita akan tulis contoh dia juga. Jadi turun bawah sikit lagi, anak panah. Jadi kita akan tulis contoh. Jadi contoh ada 6. Jadi yang pertama, kita ada pokok getah. Yang kedua, mula dengan pokok semua, pokok nanas. Pokok nanas, kalau sebelum ini dia guna anak pokok. Tapi sekarang dia juga boleh menggunakan kauto tisu. Nombor 3, kita guna ada pokok orkid. Pokok orkid. Cikgu besarkan lagi. Okey, tunggu sekejap. Okey, ada kawan yang baru masuk. Tunggu sekejap. Sekarang kita sedang buat nota ya. Kita sedang buat nota. Jadi sekarang kita sudah berada di contoh. Jadi kalau baru masuk tu tengok dulu. Jadi kita sekarang tengok apakah pokok-pokok yang menggunakan kaedah kauto tisu.
kita ada getah, nanas, orkid. Kita tengok nombor 4, apa pokok lagi? Pokok pisang. Pokok pisang. Bagi yang baru masuk, tengok dulu. Nanti kamu buat ya. Tengok dulu. Nombor 5, pokok padi. Jadi kita ada 6 contoh ya. Kita ada getah, nanas, orkid, pisang, padi. Dan nombor 6, kita ada pokok kelapa sawit. Jadi apa cerita 6 pokok ini? 6 pokok ini dia boleh dihasilkan dengan menggunakan kaedah teknologi kauto tisu. Benda tisu itu, tisu ialah sebahagian daripada pokok. Cikgu bagi sikit masa untuk kamu salin. Beritahu cikgu kalau kamu sudah siap. Wong tunggu sekejap sebab kamu lambat kan. Jadi tunggu sekejap, tengok dulu. Nanti kamu buat ya, tengok dulu. Okey? Jadi beritahu cikgu kalau kamu sudah siap. Fahim dengan Damia. Okey? Siap? Okey, cikgu bagi masa lagi. Lepas itu Wani siap? Boleh ikut? Ariana, boleh buat? Okey, pastikan kerja siap ya. Jadi sekarang kita baru dekat kauto tisu. Jadi yang kedua ialah tooth. Jadi kita sudah selesai kauto tisu. Jadi macam Wong baru masuk tu tidak apa, nanti kamu buat ya. Jadi ini ialah kauto tisu. Jadi cikgu kira sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, lepas ini kita tengok teknologi yang kedua. Teknologi yang kedua, nama dia cute saja. Nama dia tooth. Jadi kita masih dekat teknologi pembiakan, tadi tisu, sekarang tooth. Jadi apa benda tooth itu? Jadi kamu perlu tahu. Jadi cara kamu, kita buat peta pokok kan. Jadi turun. Wong nanti buat tengok dulu. Jadi kita akan buat anak panah turun. Jadi maksud dia, kita nak tambahkan dia. Menambahkan. Okey, cikgu fokus tu saja. Menambahkan bilangan. Apa yang cikgu salin ada dalam buku teks kamu boleh rujuk teks tu, buku teks juga. Menambahkan bilangan pokok. Okey, ini dia fokus buah-buahan. Buah-buahan. Kalau kamu nampak buah-buahan, boleh dia buat dengan tooth. Pokok durian, mangga, kuaini, mempelam, semua boleh. Limau kasturi. Okey. Tanpa menanam biji benih dia. Okey, menambah bilangan pokok buah-buahan tanpa menanam biji benih. Sebab kita potong kulit dia, akar akan keluar melalui kulit dia apabila kita tambah tanah dengan baja. Jadi itu ialah kaedah tooth. Jadi apakah contoh-contoh? Kalau buku teks dia guna pokok mangga, pokok limau kasturi. Tapi tadi kita dah tengok, kita tengok contoh dulu. Contoh. Jadi nombor 1. Nombor 1 kita ada pokok ciku. Adakah cikgu terlalu cepat? Boleh ikut? Boleh. Okey, pastikan tangan bergerak semasa cikgu bercakap. Jadi contoh yang pertama ialah pokok ciku. Jadi pokok yang kedua ialah pokok nangka. Jadi semua jenis buah lah. Kalau kamu nampak buah, kita guna pokok nangka. Nombor 3, pokok mangga.
Okey, kita ada 6 ya. Ada ciku, nangka, mangga. Nombor 4, kita ada pokok apa lagi? Rambutan. Kenapa perlu tahu? Sebab bila nanti soalan ataupun latihan kedua, kamu tahu dia di mana. Sekarang kita tengok pokok-pokok yang boleh dihasilkan melalui kaedah tut. Jadi ciku, nangka, mangga, rambutan. Kita ada pokok dokong. Pokok dokong ini sejenis pokok ciku jugalah. Dia serupalah macam itu. Nama dia dokong. Dan pokok yang keenam ialah pokok durian. Suka makan durian? Ada yang suka, ada yang tidak suka. Jadi pokok besar tumbuh buah-buahan ini boleh dihasilkan melalui kaedah tut. Kaedah tut. Jadi tadi sebelum ini kita belajar 6 cara saja kan. Tapi sebenarnya sekarang kita juga boleh menanam pokok dengan menggunakan teknologi. Yang pertama ialah kautor tisu, kedua ialah tut. Okey? Boleh ikut cikgu? Adakah cikgu terlalu cepat? Boleh ya? Jadi cikgu bilang sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi kalau kamu tengok, ini ialah apa yang kita buat tadi. Cikgu kecilkan dia supaya kamu boleh tengok. Jadi hari ini kita belajar teknologi pembiakan. Jadi kita ada kautor tisu, kita ada tut. Jadi kita ada kautor tisu, kita ada tut. Jadi apa yang kita belajar? Kita belajar teknologi pembiakan. Jadi contoh kamu mesti tahulah, kamu tengok contoh dia tidak sama. Jadi kalau kamu tengok dia buah-buahan guna tut, yang lain guna kautor tisu. Okey? Boleh ikut? Jadi cikgu akan hantar kepada WhatsApp sekejap. Tunggu. Okey, cikgu akan hantar kepada WhatsApp. Lepas ini, dengan itu kita sudah selesai nota. Jadi kita akan buat buku aktiviti ya. Pastikan kamu ada buku aktiviti. Tengok buku aktiviti kamu. Kita ada 4 muka surat hari ini. Jadi kita akan selesaikan dia. Jadi Wong, mungkin kamu boleh ikut buku aktiviti dulu. Ikut buku aktiviti dulu. Okey, tunggu sekejap. Okey. Jadi sambil cikgu send kepada WhatsApp, tunggu sekejap. Jadi kamu keluarkan buku aktiviti kamu. Okey, kamu keluarkan buku aktiviti ya, tunggu sekejap. Okey, jadi sambil itu cikgu tuliskan buku aktiviti. Tulis tarikh dengan hari untuk semua muka surat dulu. Tulis tarikh dengan hari untuk semua muka surat dulu ya. Tarikh hari ini ialah, tulis dulu Isnin. Hari ini ialah 28 Jun. 28 Jun. 5, 6, 7 semua tulis tarikh dengan hari dulu. 5, 6 semua tulis tarikh ya. Kita buat muka surat 40. Muka surat berapa ni? Kita buat muka surat 49 sampai 52. Okey, semua tulis tarikh dengan hari dulu. Okey, ada murid yang baru masuk. Tunggu sekejap. Okey, Dahlia baru masuk kah? Dahlia baru masuk. Boleh dengar Dahlia? Okey, kita sekarang masuk aktiviti ya. Jadi semua muka surat tulis tarikh dengan hari dulu ya. Okey, tunggu sekejap.
Kelas sudah tulis tarikh dengan hari untuk semua? Tulis semua tarikh dengan hari ya. Tulis dulu semua tarikh dengan hari. Nanti cikgu pening cari mana tarikh dengan hari kamu. Tulis semua dulu. Sudah tulis tarikh dengan hari? Sudah tulis tarikh dengan hari semua? Sudah. Okey, bagus. Kena bercakap lah. Cikgu tak dapat semak satu-satu. Jadi kamu bercakap lagi cepat kita selesai. Okey, jadi mari kita selesaikan latihan ini. Kita tengok dulu. Pastikan kamu ada buku aktiviti ya. Jadi kita akan selesaikan habis buku ini. Jadi kita tengok pembiakan jambu air. Pembiakan jambu air. Suka makan jambu air? Suka. Bagus. Jadi kamu tengok cara pembiakan jambu air. Kamu tengok benda ini. Cikgu besarkan lagi. Apa benda ini? Apa benda ini? Biji benih kan. Jadi jambu air dia boleh melalui biji benih. Jadi tunggu, kita boleh melalui biji benih. Lepas tu kamu tengok dia tanam jambu air itu di dalam piring ini. Jadi kaedah ini kita panggil kaedah apa ya? Baru kita belajar. Kaedah ini kita panggil kaedah tisu. Bagus. Kaedah kau tisu. Lepas tu kamu tengok pokok jambu air ini juga boleh melalui cara macam ini. Kamu tengok cara macam ini, dia potong kulit dia, lepas tu dia tambah tanah dengan baja. Jadi sini akan keluar akar baharu. Jadi cara ini kita panggil kaedah tut. Tut nama dia, kaedah tut. Jadi kamu tengok jambu air ini, dia boleh melalui biji benih, dia boleh melalui karton tisu dan dia juga boleh melalui tut. Jadi dia ada banyak cara untuk itu. Okey. Jadi jawab semua soalan. Nombor 1. Okey. Tunggu saja. Jadi kita tengok soalannya. Nombor 1. Boleh tak pokok air ini dibiarkan melalui berbagai cara semula jadi? Boleh tak pokok jambu air dibiarkan melalui berbagai cara pembiakan melalui semula jadi? Kalau mana satu semula jadi sini? Biji benih ke tisu ke? Mana satu yang semula jadi? Tut ini kita buat dia kan. Kamu tengok kita potong. Ini buatan manusia. Ini karton tisu pun buatan manusia. Mana satu yang semula jadi? Biji benih. Biji benih. Tapi kamu tengok jambu air, dia hanya ada satu cara kan. Dia tak macam kentang, dia tak macam selasih. Dia hanya ada satu cara. Boleh tak pokok jambu air dibiarkan melalui pelbagai cara pembiakan secara semula jadi? Boleh tak? Ya ataupun tidak? Ya. Okey. Biji benih ini semula jadi, betul? Karton tisu ini buatan manusia. Tut ini buatan manusia. Jadi ada berapa cara semula jadi? Berapa cara semula jadi? Satu saja kan? Jadi boleh tak pokok jambu air dibiarkan melalui berbagai banyak cara yang semula jadi? Adakah? Tak ada. Tak ada. Jadi jawapan yang tidak. Cikgu, kenapa tidak? Kan ada 3 cara, tetapi semula jadi hanya satu cara, iaitu biji benih. Nyatakan cara pembiakan tersebut, mana satu yang semula jadi? Mana satu yang semula jadi? Biji benih. Biji benih. Okey. Jadi kamu kena faham soalan, Kamu kena faham soalan. Dia tanya, boleh tak dia tumbuh banyak cara secara semula jadi? Jawapannya tidak. Tapi dia hanya boleh tumbuh melalui biji benih. Okey. Wong,
sudah dapat buku kah? Wong, sudah dapat buku? Okey, kalau sudah tu tulis terus ya. Kalau sudah tu tulis terus. Jadi sekarang nombor 2. Apakah kaedah pembuatan yang menggunakan teknologi? Sekarang teknologi. Mana satu teknologi sekarang? Kautor tisu dan juga tut. Okey. Okey, tutup mic semua. Cikgu cakap saja untuk mengurangkan gemar. Okey, jadi kaedah teknologi ini 2 lah. Kautor tisu dan juga tut. Jadi apakah kaedah? Kautor tisu dan tut. Okey. Jadi jawapan dia, apakah kaedah yang guna teknologi? Kautor tisu dan tut. Kamu perlu tahu, kalau semula jadi kita guna biji benih. Tapi kalau teknologi kita guna kautor tisu dan juga tut. Tapi kamu tanya, cikgu boleh ke kita tanam sendiri tu? Kan dia tidak semula jadi. Boleh. Dalam sains kita nak tambahkan bilangan dia. Jadi dengan bantuan teknologi sains kita guna kaedah kautor tisu dan tut. Boleh cikgu teruskan? Adakah cikgu terlalu cepat? Tak. Okey, nombor 3. Kamu tengok pokok jambu tu boleh semula jadi, boleh teknologi kan? Jadi pada pendapat kamu, mengapakah sesuatu tumbuh-tumbuhan itu boleh mempunyai lebih daripada satu cara pembiakan? Kenapa dia tak boleh biji benih sahaja? Kenapa dia mesti ada biji benih, kautor tisu dan tut? Kenapa dia nak banyak-banyak cara? Apa bagus banyak-banyak cara? Beritahu cikgu santai-santai. Apa bagus kalau dia ada banyak-banyak cara? Tengok kangkung tadi, kita ada keratan batang dan juga biji benih kan? Kenapa mesti ada banyak-banyak cara? Kalau banyak cara, macam mana dia? Buka mic dan cakap. Sekarang kamu cakap. Senang. Senang apa? Jangan takut dah, cakap saja. Kamu rasa apa bagus kalau dia ada 2-3 cara untuk hidup? Kalau dia ada 2-3 cara hidup, macam mana dia? Senang ke susah? Senang untuk membiak. Ya, senang untuk membiak. Jadi kalau dia lebih daripada satu cara, lagi besarlah peluang dia untuk hidup. Betul? Okey, jadi kita tulis, mengapakah sesuatu tumbuhan mempunyai lebih daripada satu pembiakan? Kita ambil jawapan Ariana, senang untuk membiak. Lepas tu jawapan cikgu, dia menambahkan peluang untuk hidup. Kalau dia ada 2-3 cara, dia lagi besar peluang untuk hidup. Okey, kalau dia ada 2-3 cara, kalau cara A tak jadi, dia boleh guna cara B. Kalau cara B tak jadi, dia boleh guna cara C. Cikgu, okey. Cikgu besarkan lagi. Jadi, satu, sang untuk dia membiak. Kedua, menambahkan peluang dia untuk hidup. Kalau dia hidup, dia tidak akan pupus sebab dia semakin banyak. Kalau dia tidak pupus, jadi dia boleh memastikan kemandirian spesiesnya. Bacaan ini kamu akan belajar pada tahun 4 dan tahun 5 nanti. Okey, jadi kalau pokok itu banyak cara, senang untuk membiak, lepas itu dia akan menambahkan peluang dia untuk hidup. Boleh ikut semua? Adakah kamu sudah selesai muka surat ini? Okey, nampak macam senang kan? Bagus, nampak macam senang. Tapi kamu mesti memahami soalannya. Dia ada 3 cara. Mana satu yang semula jadi? Biji benih. Mana satu yang guna teknologi? Kautor tisu dan juga tut.
kamu mesti tahu. Kenapa mesti ada banyak cara? Senang untuk membiak, menambahkan peluang untuk hidup. Semua sudah siap? Dah. Okey, kalau kamu rasa tulisan cikgu terlalu kecil, kamu double klik atas skrin tu supaya jadi besar ya. Kita teruskan kepada muka surat yang seterusnya. Banyak hari ini. Jadi kamu tengok satu pokok berbagai cara pembiakan. Ini sudah kita belajar tadi kan? Jadi kamu tadi sudah tengok pokok kangkong. Tapi sekarang kita guna pokok apa? Pokok apa dekat sini? Pokok apa dekat sini? Ubi geledek. Ya, ubi geledek. Ubi geledek dia boleh guna biji, dia juga boleh biji kah? Dia boleh guna batang bawah tanah, dia juga boleh guna keratan batang. Jadi kamu tengok, kalau kita guna cara keratan batang, kita ambil batang dia. Kamu tengok bila ada barang-barang di dalam makmau ini, jadi dia masukkan air ke dalam. Apa yang akan tumbuh dulu macam tadi? Apa yang akan tumbuh dulu? Akau dulu. Lepas akau tumbuh, apa yang akan tumbuh? Daun. Daun. Kita panggil pucuk. Pucuk. Jadi boleh tak keratan batang ini, boleh tak dia hidup? Boleh kan? Jadi cara pertama dia guna keratan batang. Cara kedua kamu tengok dia guna batang bawah tanah. Batang bawah tanah dia mesti ada buah dia. Jadi ini ialah buah ubi geledek. Jadi potong sikit macam kentang lah. Jadi kita tanam dia. Jadi kita tambah air. Apa yang akan tumbuh dulu? Apa yang akan tumbuh dulu? Mestilah apa dulu? Apa itu? Apa yang cikgu lukis tu? Akau akau. Bila akau dah tumbuh, apa akan tumbuh lepas ini? Dia akan tumbuh pucuk ataupun daun. Okey, tunggu sekejap. Cikgu rasa cikgu punya cikgu perlu buka semula. Okey. Jadi kamu tengok, tunggu sekejap. Kalau kamu tengok terus buka surat sebelah itu, tengok buka surat sebelah. Tunggu. Baca soalan nombor 1 tu. Baca soalan nombor. Selepas 10 hari lewat masa pertumbuhan pokok ubi geledek dan buah bawah. Okey. Ada pucuk tak? Tunggu sekejap. Mana latihan cikgu? Ada pucuk tak? Okey. Jadi kamu tengok pertumbuhan pucuk dengan akau. Kalau guna keratan batang, ada tak tadi? Ada akau kah tadi? Ada ke tak ada? Kamu rasa ada ke tak ada? Ada. Okey. Lepas kalau kita tanam, lepas 10 hari, akau akan tumbuh ya. Ini pun sama, akau akan tumbuh. Adakah dia akan tumbuh daun lepas ini? Ada. Ya, jadi sini pun akan tumbuh daun. Jadi sini kamu tulis tik betul ada, kalau batang bawah pun ada. Itu saja. Dua itu ada. Okey. Jadi kita tengok soalan. Nyatakan satu cara pembiakan ubi geledek. Satu cara. Kita ada berapa cara? Dua. Jadi kamu bagi satu lah. Cikgu pilih yang pendek. Keratan batang. Jadi kamu tulis sini. Keratan batang. Boleh tulis keratan batang. Adakah ubi geledek juga boleh membiak dengan cara lain selain cara di atas? Boleh tak dia tumbuh dengan cara lain?
Tadi selain keratang batang, kita juga ada batang bawah tanah. Boleh tak? Diakah ada dua cara. Satu keratang batang, satu ialah batang bawah tanah. Adakah pokok ubi keledek juga boleh dibiak dengan cara lain selain cara di atas? Boleh tak? Ada tak? Ada. Apa cara itu? Batang. Apa cara itu? Batang Bawah tanah. bawah tanah. Kenapa dia boleh keratang batang, dia boleh batang bawah tanah? Sebab dia ada dua cara. Pembiakan. Sebab dia ada dua cara pembiakan. Sebab dia ada dua cara pembiakan. Nah. Ingat, ubi keledek, kentang dan juga selasih, mereka ada dua cara pembiakan. Berdasarkan keputusan penyiasan, tandakan betul adakah ubi keledek boleh membiak melalui dua cara pembiakan ataupun ubi keledek tidak boleh membiak melalui dua cara pembiakan. Boleh ke tak boleh? Kenapa? Boleh kan? Jadi kamu tik betul dekat sini. Tandakan macam ini ya. Tik betul. Okey. Jadi sekarang berikan contoh tumbuh-tumbuhan lain yang boleh membiak lebih daripada satu cara pembiakan. Tadi cikgu berulang-ulang kali. Sekarang selain daripada ubi keledek, apa lagi pokok yang ada? Dia ada dua cara. Tadi kita tengok apa? Pokok apa? Selasih. Selasih. Bagus. Kita juga ada kangkong. Kita pun ada kentang. Jadi kamu boleh type pokok selasih ataupun kangkung ataupun kentang. Pilih mana-mana satu yang kamu suka. Boleh ikut? Cikgu rasa itu dihalang oleh perkataan dan cikgu naik sikit. Boleh ikut semua. Jadi dia boleh melalui selasih, kangkung ataupun kentang. Okey, jadi sambil kita menulis, pastikan kamu siap kerja. Boleh lihat screen cikgu? Boleh kan? Jadi ya hari ini banyak kerja. Jadi kamu mesti siap kerja. Kita masih ada 7 minit. Jadi cikgu rasa pun untuk kita selesaikan muka surat yang terakhir itu. Cikgu bilang sampai 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh kita pergi muka surat seterusnya? Boleh. Boleh ya. Kalau kamu tidak sempat, nanti cikgu send pada WhatsApp, kamu rujuk WhatsApp ya. Jadi kamu sudah tulis tarikh dan hari kan? Sudah tulis tarikh dengan hari? Okey. Jadi sekarang nyatakan cara pembiakan semula jadi. Kamu dah belajar kan? Kalau semula jadi ialah 6 cara itu. 6 cara itu. Kalau teknologi, berapa teknologi kita ada? 2. Jadi kita tekarlah. Jadi ini pokok pisang. Kalau pokok pisang semula jadi dia ada apa? Tengok sini. Apa dia ada? Anak pokok. Ya, bagus. Jadi kita tulis anak pokok. Tadi kamu tengok nota teknologi apa yang kita guna tadi? Karton tisu ke tut? Tut. Tengok baik-baik.
Ya, dia walaupun dia buah-buahan tapi dia guna kauto tisu. Ya. Tunggu besarkan lagi. Tunggu sekejap. Boleh. Okey. Jadi semula jadi dia guna anak pokok. Tapi kalau teknologi dia guna kauto tisu. Tengok bajuan Sikit lagi kita habiskan dia, ha? Boleh kita teruskan? Boleh. Kamu tengok yang kedua ini pokok kertas. Dia ialah bunga. Okey? Bunga pokok kertas. Bunga pokok kertas kita tanam dia macam mana? Perasan tak? Ya, perasan tak mak kamu kalau tanam bunga kertas dia buat apa? Dia cucukkan. Dia cucuk apa? Cucuk keratan batang. Ya, ini cara dia keratan batang. Macam ros, kita cucuk dia guna batang. Okey, dia bunga. Kalau bunga, teknologi kita guna ialah kauto tisu. Kauto tisu. Jangan tanya cikgu apa itu kauto tisu. Kita dah 1 jam dah cakap tentang kauto tisu ini. Ini. Jadi bunga kertas dia guna keratan batang. Teknologi yang dia guna ialah kauto tisu. Kamu tak boleh salin butak-butak saja ke dalam WhatsApp. Jadi kalau kamu ikut kelas online, sekurang-kurangnya kamu tahu kenapa. Kalau bunga biasanya kita guna kauto tisu. Botol tisu. Boleh kita teruskan? Boleh. Mangga. Ya, mangga ni buah-buahan. Jadi buah-buahan kita makan. Dalam mangga tu ada apa? Biji. Jadi dia melalui biji benih. Benar. Jadi kalau teknologi yang kita guna ialah tooth. Senang saja. Jadi cara membiarkan semula jadi dia ialah biji benih. Teknologi pembiakan dia ialah tooth. Kamu mesti jelas semula jadi. Teknologi. Semula jadi ada 6 cara. Teknologi ada 2 kaedah. Kalau kamu siap, kita tengok. Dia akan jadi macam ini. Adakah kamu sudah siap? Fahim dengan Damira sudah siap? Sudah. Ariana sudah siap? Sudah. Dahlia, buku aktiviti sudah siap? Dahlia? Wong, kamu sudah dapat buku kan? Boleh buat kerja ke Wong? Sudah siap? Wong, siap? Belum ada buku. Siap lah nak. Oh, belum ada buku. Okey, nanti cikgu akan share gambar kepada WhatsApp lah, tapi kamu sudah tahu jawapan kan? Wong sudah tahu jawapan kan? Okey, Ariana, cikgu rasa kamu sudah lengkap kan? Jangan lupa tulis tarikh dengan hari. Wani ada? Wani? Hello? Dah. Okay, cikgu stop sharing. Okay. Lepas ini, cikgu akan send semua jawapan ke dalam WhatsApp lah. Kalau kamu terlepas, macam Wong depan terlepas nota, Dahlia tadi terlepas nota, jadi nanti kamu boleh tengok semula ya. Jadi rujuk WhatsApp, jadi sesi ini dirakam. Jadi lepas ini cikgu akan send video kepada grup kita juga. Okey, last kita ambil gambar kelas. Inilah masa. Norain sudah ada. Norain ada, Dara ada, Noraimah ada, Wong ada, Fahim ada, Damia ada, Wani, halo. Lepas tu kita ada Ariana. Dahlia, dapat buka sekejap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadilah kita ada 9 orang hari ini.
Okey, Dahlia buka kamera, kita ambil gambar. Okey. 1, senyum. 1, 2, 3. Okey, tunggu sekejap. Okey, kita ambil sekali lagi. Senyum. 1, 2, Izara. 3. Okey. Jadi kalau kamu terlepas sesuatu, tengok dalam WhatsApp ya. Cikgu akan send semua ke dalam WhatsApp. Boleh? Jadi tengok jam 8 sampai 9. Kita sudah selesai isi tajuk kita. Hari ini kita belajar teknologi. Jadi teknologi pembiayaan ada 2. Satu kautor tisu, satu ialah tut. Ya, kamu tak biasa tapi itulah nama dia. Okey, jadi lepas ini pukul 9. Subjek apa lepas ini? Belajar apa lepas ini? BM. Jadi tahun 3 BM. Jadi kamu tunggu cikgu kamu lah. Jadi dengan itu kita sudah selesai sains kita hari ini. Rujuk balik WhatsApp kalau kamu tertinggal apa-apa ya. Jadi dengan itu kamu boleh menamatkan sudah. Itu saja. Terima kasih kelas. Bye-bye. Okey, boleh tutup. Okey? Okey, salam. Okay.